Parlimen Kalabakan antara kawasan yang mempunyai jumlah pengundi yang ramai iaitu 83,970 dan menyaksikan pertembungan 5 penjuru iaitu 4 parti bertanding serta seorang calon bebas. Bagi mengetahui situasi persaingan politik dalam kempen pilihan raya umum ke-15 di kawasan Parlimen Kalabakan, kita bersama Wakil Astro Awani Sabah, Petrus Bernard yang kini bersama penganalisis politik dari UiTM, Mujibu Abdul Muiz di Tawau. Silakan Petrus. Kempen memasuki minggu kedua, bahang pilihan raya ke-15 semakin terasa. Dan kini saya bersama dengan pensyarakanan Sains Politik UiTM Mujibu Muiz untuk mengungsikan kepada kita berkaitan dengan suasana politik di Parlimen Kalabakan. Ya, nampaknya kita melihat kempen-kempen di Kalabakan ini masih lagi berada di tahap yang sederhana. Barangkali mungkin akan memasuki minggu kedua ini kempen itu akan hangatlah, memandangkan Kalabakan ini merupakan satu kerusi yang menjadi tumpuan. Ini perlawanan di antara penyandang dan juga ADUN yang telah memenangi kawasan pilihan raya ini pada Piala Negeri yang lalu. Battleground kepada politik Bumi Putra Islam di Kalabakan ini dengan peningkatan pengundi pertama kali yang begitu signifikan, hampir 35,000 daripada 85,000 pengundi yang berada di Kalabakan. Jadi mungkin dalam minggu kedua ini kita akan menyaksikan dinamika politik di Kalabakan ini, apakah pertentangan di antara dua penyandang ini yang berumur begitu berpengalaman dan juga YB muda yang nampaknya begitu dekat dengan pengundi muda ini, ya, dan juga bagaimana cabaran yang timbul daripada parti-parti saingan seperti parti Barisan Nasional, Warisan, parti Pakatan Harapan, ya, sudah tentu tiga parti ini akan menjadi tumpuan di kawasan Kalabakan ini. Dan saya melihat pada ketika ini saingan itu sengit, memandangkan naratif yang dibawa di Kalabakan ini banyak menyentuh tentang isu-isu terutamanya yang berkait rapat dengan Kalabakan sebagai satu daerah yang dianggap terpinggir tetapi begitu berpotensi. Dengan Kalabakan ini banyak digarap berdasarkan perbincangan kalau Parti Warisan itu melihat kepada bagaimana hak Sabah itu sebenarnya patut banyak ditunaikan, di mana kalau ianya ditunaikan maka hak-hak yang ditunaikan ini akan memberi manfaat dan limpahan kepada daerah Kalabakan ini, di mana sudah tentulah sebagai daerah yang bersebelahan dengan Indonesia dengan prasarana dan infrastruktur yang begitu daif, maka ini barangkali banyak di repackage oleh Warisan daripada perspektif perlunya kepada Warisan ini diundi kerana Warisan ini adalah parti yang benar-benar membawa naratif Sabahan. Tapi dalam masa yang sama juga Barisan Nasional cuba counter naratif ini dengan melihat bagaimana sebenarnya hak-hak Sabah itu boleh tertunai dan sebenarnya berada dalam keadaan yang lebih stabil dan selamat di tangan Barisan Nasional, memandangkan hubungan baik dengan persekutuan dengan pakatan-pakatan yang membentuk JRS itu sebenarnya lebih meyakinkan kerana pakatan-pakatan politik ini lebih kukuh berbanding dengan Warisan yang berseorangan. Tetapi kalau diperhatikan cabaran daripada PH itu juga banyak diperhatikan daripada perspektif politik personality berbanding dengan politik parti di Kalabakan ini. Jadi apakah naratif berbeza ini yang dibawa oleh Warisan yang menggunakan naratif Sabah for Sabahan, Barisan Nasional juga yang cuba mensisikan mereka ini sebagai parti Sabahan, walaupun tuduhan mengatakan parti JRS ini adalah parti Malaya yang bertopengkan Sabahan. Tetapi ketiga-tiga parti ini jelas mempertunjukkan bahawa naratif pembangunan infrastruktur yang daif, keperluan kepada peruntukan tambahan bagi memastikan infrastruktur yang boleh mempercepat dan memangkinkan pembangunan Kalabakan ini, memandangkan kedudukan Kalabakan yang strategik, ya, kepentingan ekonomi yang subur di Kalabakan ini dengan industri peladangan bersebelahan dengan daerah Tawau, ada pelabuhan yang baik, ya, ada lapangan terbang ya, bagi membolehkan industri ini lebih berkembang kalau ada rejuvenasi dan juga
perhatian daripada persekutuan yang benar-benar diperlukan bagi memajukan daerah ini. Ini saya rasa naratif yang cukup baik yang saya rasa semua calon-calon mengemukakan hal ini dalam perspektif politik pembangunan, tetapi direpackage mengikut pada naratif parti, iaitu warisan dengan Sabah persabahan, Barisan Nasional dengan perspektif kestabilan, kemakmuran dalam konteks politik permuafakatan dan juga Pakatan Harapan yang pada ketika ini banyak menggunakan perspektif politik personality kerana ini adalah anak kepada bekas penyandang Parlimen Kalabakan selama berpenggal-penggal. Maka cabaran-cabaran ini barangkali akan menjadi satu penawaran yang akan ditimbangkan oleh pengundi di Kalabakan pada 19 hari bulan ketika mengundi tiba kelak. Demikianlah yang dikongsikan oleh penganalisis politik Tuan Mujibur Muiz berkaitan dengan bahang atau suasana PRU ke-15 ini. Jangan lupa turun mengundi, kembali kepada rakan setugas di Bilik Berita. Baik, terima kasih Pak Radius.